Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan terbenar atau sebenar daripada SPRM. Disahkan bekas setiausaha politik dan anak Menteri Besar Perlis akan didakwa di mahkamah hari ini. Saudara-saudara sekalian, sehinggakan netizen mula bertanya, adakah ini akan menjadi petanda dan isyarat besar untuk Menteri Besar Perlis meletakkan jawatan? Kerana mereka menuntut janji daripada ahli-ahli politik, khususnya daripada Perikatan Nasional, yang menyatakan mereka adalah gabungan parti yang bersih, selamat dan boleh dipercayai. Nampaknya kata-kata itu tidaklah tepat 100%. Jadi sebab itulah ramai penyokong Pakatan Harapan, ramai netizen yang menuntut supaya Menteri Besar Perlis ini cepat bertanggungjawab dan letak jawatan atau berehat, bercuti panjang sementara kes anaknya ini diselesaikan. Anak Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli akan didakwa di Mahkamah Session Kangar Perlis pada hari ini atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu bernilai RM600,000. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, anak Muhammad Syukri yang juga pemilik sebuah syarikat akan didakwa mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 pada jam 8 pagi ini. Anak kepada Muhammad Syukri direman SPRM pada 24 April lepas bersama 5 lagi suspek bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu berkenan dan kemudian dilepaskan dengan jaminan SPRM pada 26 April. Muhammad Syukri turut ditahan SPRM 6 hari kemudiannya. Berhubung isu salah guna kuasa membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana di negeri Perlis sejak tahun 2022 dan dilepaskan dengan jaminan SPRM selepas 8 jam disiasat oleh SPRM. Dalam pada itu, seorang bekas setiausaha politik kepada bekas menteri juga akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada jam 8.30 pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, ramai yang cuba mencabar Menteri Besar Perlis ini supaya mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Sehingga ada juga netizen yang menunjukkan rasa tidak puas hati dengan mengatakan baru sahaja Perikatan Nasional PAS memerintah Perlis sudah ada kes seperti ini, kata mereka. Kalau tambah lama lagi, kata mereka, apa pula yang akan berlaku? Saudara-saudara sekalian, ada juga yang mengata supaya semua pemimpin-pemimpin politik ini jangan ada anak mereka yang dapat menikmati atau dapat bantuan daripada bapa mereka yang merupakan ahli politik, khususnya yang berjawatan, supaya itu adalah bertindak adil kepada semua rakyat Malaysia. Jadi kita akan dengar dan lihat hari ini pada jam 8 pagi apakah pertuduhan yang akan didakwa terhadap anak Menteri Besar Perlis ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pasti pengumuman polis ini mengejutkan Azmin Ali. Polis sahkan panggil Azmin bantu siasatan kes dedah maklumat PKNS. Wow, ini rupa-rupanya Azmin, sebab Azmin dipanggil oleh polis. Polis Selangor mengesahkan telah memanggil Adun Hulu Kelang Mohamed Azmin Ali untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam bagi dirakam keterangan mengikut Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata, rakaman keterangan itu diperlukan bagi membantu siasatan kes berkaitan pendedahan maklumat mengikut Seksyen 203A Kanun Keseksaan.
Husin berkata siasatan itu dimulakan ekoran satu laporan polis oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS pada 14 Mac yang mendakwa dokumen sulit perbadanan terbabit dibocorkan. Pegawai itu mendakwa beberapa maklumat yang tidak tepat didedahkan kepada umum yang dikuatiri boleh menjejaskan imej serta nama baik PKNS. Kehadiran Muhammad Azmin Ali adalah bagi membantu siasatan kebocoran maklumat tersebut, bukannya mengenai perkara dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri Selangor pada 28 Februari lalu, katanya dalam kenyataan hari ini. Husin berkata setakat ini 15 saksi telah dipanggil untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, Husin menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang tidak tepat sehingga selesai siasatan polis. Terdahulu media melaporkan Azmin yang juga Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor mendakwa menerima notis di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah berikutan tindakannya yang membangkitkan isu rakyat serta pentadbiran kerajaan Selangor ketika di persidangan negeri itu. Satu komen daripada netizen berkait isu ini ialah Red Parrot kata PDRM selepas ini perlu bertegas, keluarkan waran tangkap kalau perlu, katanya. Pendedahan maklumat rahsia sesuka hati dan ditokok tambah dengan maklumat tidak tepat boleh menjejaskan imej dan reputasi PKNS, sebuah agensi kerajaan negeri Selangor yang sangat terkenal. Peruntukan undang-undang sangat jelas dan sesiapa yang sengaja melanggarnya harus bersedia menerima hukumannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Pengakuan dan pendedahan Anwar yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Anwar kata kerajaan tak akan campuri proses kehakiman agensi penguat kuasa. Inilah yang sepatutnya berlaku di Malaysia, iaitu kerajaan tak campur tangan proses kehakiman serta agensi penguat kuasa. Ini yang patut dilakukan supaya kehakiman berjalan bebas dan penguat kuasa juga bebas tanpa dipengaruhi oleh politik atau sesiapa juga. Kerajaan tidak akan mencampuri proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguat kuasa seperti PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membenteras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri berkata peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasa supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini kita tekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah, kelembapan dan kemalasan. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik, tetapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedar. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Kata Anwar, yakinlah dan insya Allah kita dapat enteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas melawan rasuah. Daripada peringkat tertinggi sehinggalah serendah-rendahnya, kata Anwar lagi. Anwar berkata demikian ketika perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan malam tadi. Dalam masa sama, Perdana Menteri meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika dibentera secara konsisten dan tegas. Tegasnya, perkara itu dapat dilihat dalam tender terbuka projek rancangan tebatan banjir yang mampu jimat wang rakyat sehingga 2 bilion ringgit. Selain itu, jelasnya sindiket penyeludupan di pintu masuk negara oleh sekelumit kecil pegawai awam berjaya ditumpaskan yang menyaksikan hasil negara tiris hingga 2 bilion sejak 2017. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pula katanya melancarkan Ops
tiris bagi membenteras penyeludupan diesel yang selama ini amat merugikan, manakala kartel minyak masak, ayam dan telur dipecahkan supaya harga dan bekalan terkawal dalam meredakan kos sara hidup. Apakah angka-angka ini tidak bermakna untuk kita, kata Anwar? Sekiranya dikumpul, ia dapat dimanfaatkan untuk menambah bantuan rakyat dan meningkatkan mutu prasarana rakyat, tambah Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang sepatutnya dibuat, inilah yang sepatutnya kita ada, yaitu kerajaan tidak akan campuri proses kehakiman dan juga agensi penguat kuasa. Ini yang kita mahukan. Tiada campur tangan daripada kerajaan dalam bidang kehakiman dan tiada campur tangan oleh kerajaan dalam agensi penguat kuasa, khususnya SPRM dan PDRM. Maka dengan itu negara kita akan lebih dihormati, negara kita akan lebih maju dan tidak ada sebarang unsur yang ditakuti oleh dua perkara ini, yaitu kehakiman dan penguat kuasa. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.